Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 Sains. So hari ini kita nak belajar mengenai bab 11, daya dan gerakan. Okey. Dalam bab 11 ni untuk hari ini kita nak belajar sikit saja. Okey, kamu tengok kepada buku teks kamu, buku surat 226. Okey. So 11.1 tulis ya. 11.1 gerakan linear. Apa tu gerakan linear? Gerakan linear tu maksudnya dia dalam lintasan yang lurus lah. Objek tu dia bergerak dalam lintasan yang lurus. Ini maksudnya lintasan lurus lah. Itu adalah gerakan linear. Buah jatuh daripada pokok pun adalah satu lintasan gerakan linear. Main bowling, bola bowling tu laju je, itu pun adalah lintasan gerakan linear. Okay, so di sini nota yang pertama adalah maksud. Maksud apa? Okay, maksud yang pertama adalah maksud jarak. Okay, apa yang kamu belajar dalam topik ini? Okay, yang pertama jarak. Apa itu jarak? Okay, jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan. Jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Okay, contohnya ada seorang budak tu, Ali nama dia. So, Ali ni dia nak pergi kedai. So, dia pergi kedai, yang pertama jarak yang pertama 80 meter. Lepas tu dia belok kanan, jaraknya pertama 80 meter. Baru dah dijumpa kedai runcit. So, jarak yang dilalui oleh Ali ni adalah 80 tambah 80 maksudnya 160. Jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Itu yang kita panggil jarak dia. Okay, istilah yang kedua ialah sesaran. Okay, apa itu sesaran? Sesaran ialah panjang lintasan terpendek. Maksud apa lintasan terpendek? Maksudnya shortcut lah. Shortcut dia untuk menyambungkan dua lokasi dalam sesuatu arah. Maksud dia sesaran ni ada arah. Arah timur, barat, utara, selatan. So dia ada arah dia. So sesaran dia, contoh pelajar ni, sesaran dia adalah 113.14. Kenapa? Sebab ini adalah lintasan yang terpendek. Start daripada rumah dia nak pergi kepada kedai runcit. Start daripada rumahnya nak pergi ke kedai runcit. So ini adalah jarak yang terpendek. Lintasan yang terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah yang tertentu. Okey, so ingat ya, so saya ulang balik. Jarak jumlah panjang lintasan, maksudnya berapa panjang jarak dia daripada rumah pergi kedai. Untuk sesaran adalah jarak yang terpendek, dia mesti ada arah. Contohnya 113.14 arah barat laut. So kamu dah belajar geografi. So yang ini arah barat laut. So ini utara, selatan, timur, barat. So ini adalah barat. Okay, so barat laut. Okay, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, tengok ni. Okay, apakah unit SI? Unit SI ni maksudnya unit standard yang diguna pakai oleh global lah. Standard indicator nama dia. Okay, so untuk jarak dan sesaran, dia punya unit dia adalah dalam meter. Okay, kita tak pakai sentimeter, kita pakai meter. Okay, that is dia punya standard indicator ataupun standard unit dia lah. Okay, so yang ini dia macam geografi lah. So yang ini kamu kena kirakan lah berapa. So ini kena pakai skala yang dia pakai. So nanti kamu ambil pembaris kamu, sama tak skala kamu dengan yang ini. So nanti kita akan buat lah. So nanti kamu boleh scan QR code, yang ini scan guna handphone. So kat sini dia akan ajar kamu alat untuk mengukur jarak. So dia akan bagilah apakah alat-alat untuk mengukur jarak. Selamat datang kepada Lokaihan. So kemudian dah ukur, nanti kamu akan belajar lah. Kamu akan belajar apakah alat yang sesuai untuk mengukur jarak. So nanti buka ya, kamu boleh scan QR code. Kemudian yang kedua, yang ini adalah perkataan yang seterusnya, definisi yang seterusnya kena salin maksud laju.
Okey, apa itu laju? Okey, laju ialah kadar perubahan jarak. Sebab itu cikgu suruh kamu pakai kalkulator, sediakan kalkulator. So, kadar perubahan jarak. Okey, laju purata pula, yang ini pun kena salin tajuk dia punya maksud, kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Okay, apa beza laju dengan laju purata? Okay, laju ni jarak bahagi dengan masa. Laju purata tu maksudnya dia punya jumlah jarak kamu bahagikan dengan jumlah masa. Dia lebih kurang lah. Tapi beza dia yang ini jumlah. Okay, untuk laju purata, average. So, unit dia adalah meter per saat ataupun ms negatif 1. Okay, contoh. Okay, contohnya budak ni dia berlari daripada starting dia adalah 0 meter pergi kepada 10 meter untuk jarak A, 2 saat. Daripada 10 meter, daripada jarak point A tadi, dia gerak lagi pergi ke point B. Jarak dia antara 0 ini adalah ke point B adalah 50 meter selama 6 saat. Dia lari lagi pada point C. Pada point C ni, dia lari dalam 100 meter. Dia lari 100 meter dalam masa 10 saat. Soalan dia, cuba kamu tengok soalan dia. Seorang pelajar pelari 100 meter mengalami perubahan sebaik saja memulakan lariannya. So pelari ini dia akan lari semakin jauh dari starting dia. So bagaimana kamu nak kira laju dia? So untuk kira laju dia, untuk kira laju pelajar A tadi, so daripada starting dia kepada point A, kamu tengok berapa jarak. So sini berapa jarak sini? 10 meter. Berapakah masa yang diambil? Masa yang diambil adalah 2 saat. Maksudnya 10 bahagikan dengan 2. 10 bahagikan dengan 2. So 10 bahagi 2 kamu akan dapat 5. So meter per saat. Jarak ni, ini jarak, ini masa. So 5 meter per saat. Ini adalah laju dia. So yang B pula. Dia kata pula laju pelari pada kedudukan B. Pada kedudukan B pula, B. So berapa jarak daripada starting dia pergi kepada B? So starting jarak dia adalah 50 meter. Berapa masa yang diambil? Masa yang diambil adalah 6 saat. Maksudnya 50 bahagikan dengan 6. 50 bahagikan dengan 6. Berapa Pravin? 50 bahagi 6. 50 bahagi 6, so akan dapat 8.33 meter per saat. Bab ni best sebab kita pakai kalkulator. Sekejap lagi kena pakai graf pula. So pastikan dekat rumah kamu, minta mak kamu belikan kertas graf. Nanti sekejap lagi kita nak belajar graf pula. Berikut menunjukkan contoh pengiraan laju purata. So apa maksud laju purata? Laju purata jumlah jarak bahagi jumlah masa. Maksudnya pelajar tersebut berapa jarak dia sampai dia stop. So jarak dia yang sampai yang ini daripada starting point pergi kepada C 100 meter. So 100 meter berapa masa yang diambil? Masa yang diambil adalah 10 saat. Maksudnya 100 bahagikan dengan 10. So 100 bahagi dengan 10 kamu akan dapat 10 meter per saat. 10 meter per saat. So faham ya? Itu adalah laju. Apa beza pula laju dan hal laju? Hal laju. Hal laju pula dia ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. Apa itu sesaran? Sesaran tadi apa? Yang mempunyai arah. Atas tadi, apa maksud sesaran tadi? Sesaran jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam suatu arah yang tertentu. So untuk hal laju, hal laju ialah sesaran bahagikan dengan masa. Maksudnya jarak lah juga kan. Jarak kamu bahagikan dengan masa. Unit dia sama macam laju tadi. So unit dia adalah meter per saat. ms negatif 1. Ini adalah gerakan suatu kereta.
Start daripada point O, A, B dan C. Jom kita tengok contoh soalan dia. Okay, so ini contoh soalan dalam teks ya. So kereta tadi dia gerak daripada O pergi kepada C. Okay. Pada sesaran. Sesaran tu maksudnya dia punya jarak yang terpendek dia adalah 12 meter pada arah timur. 12 meter pada arah timur. Okay, kereta itu mengalami perubahan sesaran. Okay, perubahan sesaran. 12 meter ni kat mana yang ini? Nampak? Yang ini 12 meter. Okay, ini pada arah timur. Ini punya arah dia. So, pada arah timur. Okay, pada arah timur. Okay, kemudian, okay, halaju kereta ini ditentukan oleh sesaran dengan masa. Okay, yang ini adalah contoh dia. So, yang pertama dia nak kirakan halaju pada titik O pergi kepada titik A. So, O kepada A macam laju tadilah. Dia lebih kurang sama. Dia memang sama dia punya jalan kerja. O kepada A, okay, berapa dia punya jarak sesaran dia? So, sesaran dia adalah, sini adalah 4 meter. Okay, berapa masa dia? 2 saat. So, 4 bahagikan dengan 2, kamu akan dapat 2 meter per saat pada arah timur. So, kamu kena cakaplah pada arah timur. Okay. So, A kepada B pula. Okay. Nak pergi kepada A kepada B. Dia tak kata daripada O pergi B. Dia kata A kepada B. A ni pergi kepada B. So, A pergi kepada B, jarak dia adalah 8 dengan 4. So, jarak dia berapa? A 4, B 8. So, berapa jarak antara A nak pergi kepada B? So, confirm lah kamu tolakkan 8, tolakkan dengan 4. Bahagikan dengan masa. So, bahagikan dengan masa yang kamu ambil. 2 saat. Okay, so 8 tolak dengan 4. Okay, kamu akan dapat 2. So, 4 bahagi 2, kamu akan dapat 2 meter per second ke arah timur. Okay. So, itu daripada titik A kepada titik B. So, sekarang dia kata daripada titik O pergi kepada titik C. O pergi kepada C, kalau kamu tengok O kepada C kat sini, jumlah jarak dia adalah 12 meter. So, berapa dia punya masa? So, 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 2 dapat 6. So, 12 meter bahagikan dengan 6. Okay, so kamu akan dapat 12 bagi 6, kamu akan dapat 2. So, 2 meter per saat. Okay. Okay, tanda positif dan negatif pada nilai halaju mewakili arah gerakan. So, maksudnya kalau dia pergi positif ke arah timur dah. Kalau dia negatif tu maksudnya arah barat dah. Okay. So, yang itu pun kadang-kadang tak wajib sangat. Kalau kamu pilih macam ini pun dah boleh dah diterima. Okay. Pergi kepada soalan next note. Okay. Note yang seterusnya adalah, okay, kalaulah satu objek tu dia laju, kamu ada nampak perubahan halaju dia. Contohnya dia ada halaju awal dia, lepas tu dia pun ada halaju akhir. Kamu nampak ada perubahan halaju. So, bila nampak sahaja ada perubahan halaju, ini bermaksud dia mengalami pecutan. Apa maksud pecutan pula? Okay, pecutan adalah kadar perubahan halaju. So hari ni kerja kamu hanyalah salin definasi, buatkan dia punya rumus. Buat salin dan definasi, salin dia punya rumus. Okay, untuk pecutan pula, pecutan perubahan halaju bahagian masa. Okay, ini bermaksud macam mana nak tahu perubahan halaju? So, perubahan halaju kamu dapat daripada halaju akhir tolakkan dengan halaju awal. Halaju akhir kita simbolkan V. Ingat tahu kalau cikgu kata Komnes, V dia apa V? So automatik dalam kepala kamu, oh V tu halaju akhir. Jangan tanya cikgu lagi, apa itu V? Okay, U pula halaju awal. So kalau saya cakap, Lokaihan, U tu apa? U tu adalah halaju awal. So untuk kirakan pecutan, halaju akhir tolakkan dengan halaju awal. Bahagikan dengan masa. Ingat ya, halaju akhir, tolak halaju awal, bahagikan dengan masa. So, kamu akan dapat unit untuk pecutan adalah meter per saat. Maksudnya saat itu ada kuasakan 2 lagi.
So bagaimana kamu nak buat? So jom kita lihat bagaimana jalan kerja dia. Okey. So kamu tahu unit hal laju adalah meter per saat. ms negatif 1. Kamu tahu masa saat. So bila saat, meter per saat bahagikan dengan saat, bawa sahaja dekat atas, dia kamu akan dapat ms negatif 1 s negatif 1. Ini boleh kabung tak? Boleh. So ms negatif 1 tambah negatif 1, kamu akan dapat negatif 2. Sebab itu unit yang kat sini dia dapat ms negatif 2. So kamu kena tahu kenapa unit macam ni. Macam hal laju tadi, kenapa hal laju unit ms negatif 1? Sebab meter bahagikan dengan saat, saat naikkan ke atas, kamu akan dapat ms negatif 1. Ini adalah matematik ya. So kena mahir ya untuk unit. Okay, so nak dapatkan dia punya pecutan tadi, hal laju awal 4, tolakkan dengan hal laju awal. Hal laju akhir, tolak. Hal laju awal, bahagikan dengan masa. Maksudnya 4, tolak 0, bahagi 5. So kamu akan dapat 0.8. Okey. So kalaulah kamu tekan grad. Okey, laju, tiba-tiba kamu tekan grad. So basikal kamu akan jadi perlahan. Okey, yang mana hal laju basikal pun akan jadi semakin kurang. So yang ini akan menunjukkan dia adalah mengalami nyah pecut. Nyah pecut tu apa? Maksudnya hal laju akhir dia dah makin slow lah. Maksudnya bila kamu tekan brake, hal laju kamu akan semakin perlahan berbanding dengan hal laju awal. Macam yang tadi, yang ini mula-mula dia laju 0 meter per saat laju dia. Naik lagi 2 meter per saat. Okey. Naik lagi 4 meter per saat. Maksudnya hal laju semakin naik. Tapi tiba-tiba kau tekan brake. Kau tekan brake, hal laju dia akan semakin berkurang. Bila hal laju dia semakin berkurang, ini menunjukkan bahawa dia mengalami nyah pecutan. Okay. Budak tu dia mengalami nyah pecutan. Maksudnya hal laju semakin berkurang. Okay. So ini macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Cikgu, macam mana? Tip yang pertama, hafal. Hafal apa? Hafal rumus. Apa rumus yang kamu belajar? Yang pertama, laju atau apa? Hal laju. Laju tadi jarak bahagi dengan masa. Laju purata apa? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. Hal laju pula apa tadi? Ibu cakap hal laju adalah laju bahagikan dengan jarak bahagikan dengan masa. So ataupun sesaran bahagikan dengan masa. Hal laju adalah berkaitan dengan sesaran. Lepas tu kamu belajar apa lagi? Kamu belajar pecutan. Pecutan tadi hal laju akhir, tolak hal laju awal, bahagikan dengan masa. Okay, jom kita, sebab itu cikgu kata, untuk topik yang ini sediakan kalkulator. Okay, sediakan kalkulator. Okay, contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, okay, kita tengok betul-betul slow sahaja kita tengok ya. Okay, tak payah rushing sangat. Okay, seorang murid menyertai larian. Dia sertai larian 100 meter. Confirm dah dia lari sampai 100 meter. Okay. So maksudnya dekat sini jarak dia 100 meter lah. Okay. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata lariannya? So nak dapatkan laju purata, jumlah jarak bahagikan dengan kamu punya masa kat sini. So jumlah jarak bahagikan dengan masa. So jarak kamu kat sini, masa kamu kat sini. So ambil kalkulator, 100 bahagikan dengan masa. So kamu akan dapat laju purata 7.95. Kalau tak percaya, Google, tekan kalkulator. Cuba kamu tengok, betul tak buku teks ni? Okay, tengok kepada contoh kedua. Okay, contoh kedua dia kata sebuah kereta bergerak daripada A pergi kepada titik B. A kepada B, maksudnya daripada A dia pergi kepada B.
Okay. A kepada B dia kata 800 meter. So A kepada B 800 meter. So jarak ini kepada jarak ini 800 meter. Dalam masa 65 saat. So masa dia adalah 65 saat. Tuliskan. Okay. Kemudian kereta itu patah balik daripada B pergi kepada C. Okay. B kepada C dia kata jarak dia adalah 350. Yang mana dia masa yang diambil, yang ini saya contek letak ke atas lah. Okay. Yang ini pergi ke sini 350. Jarak ini kepada sini. Masa yang diambil adalah 30 saat. So ini pergi ke sini adalah 30 saat. Okay. Berapakah dia kata laju kereta itu pada titik B? Okay. Kalau dia kata laju, apa maksud laju tadi? Jarak bahagikan dengan masa. Maksudnya berapa jarak yang kamu daripada titik A kepada titik B tadi? 800 meter. So 800 meter bahagikan dengan masa, berapa masa tadi? 65 saat. Betul. So tekan kalkulator Pugan, 800 bahagikan 65, kamu akan dapat 12.31 meter per saat. Okey. So pelajar yang suka matematik dia akan cepat dapatlah. Okey, kemudian dia kata tentukan jumlah sasaran. Apa maksud sasaran tadi? Jumlah sasaran dia adalah jarak yang paling dekat kan tadi dia kata. So, daripada A pergi kepada B, jarak dia 800. Kemudian dia patah balik pergi kepada C. Yang patah balik tadi jarak dia adalah 350. So berapa sasaran dia? So sasaran dia jumlah jarak tadi 800 meter, kamu tolakkan dengan 350 sebab dia patah balik. So 800 tolakkan dengan 350, kamu akan dapat 450. Okey, so ini adalah jumlah sasaran. Okay, yang C, berapakah laju? So laju ini best ni kalau kamu buat kerja sendiri tau. Tekan kalkulator sendiri, buat latihan sendiri. InsyaAllah kamu boleh buat. Berapakah laju? So nak kirakan laju kereta, rumusnya adalah sasaran bahagikan dengan masa. Yang ini, sasaran bahagikan dengan masa. So sasaran kamu dah kira tadi atas 450. Okay, 450 bahagikan dengan masa. So masa start daripada A kepada B 65 saat. B kepada C 30 saat. Okay, so jumlah masa dia adalah 59. So maksudnya 95 saat. So maksudnya kat sini sasaran tadi yang kamu dapat 450 bahagikan dengan masa. Okay, sasaran bahagikan dengan masa, kamu akan dapatlah dia punya laju. Okay, so contoh yang ketiga. Kalau cikgu laju sangat, bagi tahu cikgu ya. Kalau cikgu laju sangat. Okay. Sebabnya kita nak belajar ni macam banyak sikit lah untuk laju dan sasaran ni. Okay. Kemudian kamu akan dibagi soalan yang ini. Okay, mana tadi? Contoh 3. Berapakah pecutan? Dia kata berapakah pecutan? So kamu ingat balik. Pecutan tadi apa? Laju akhir tolak laju awal bahagikan dengan masa. Okay. Berlari dari keadaan pegun. Kalau dia kata dalam keadaan pegun, maksudnya dalam keadaan pegun dia tak gerak mana-mana. So berapa laju dia kat situ? So laju dia kat situ adalah 0 meter per saat. Dia tak gerak mana-mana. So itu adalah laju awal. So sampai laju akhir dia adalah 10.4. Ini adalah laju akhir. So ini adalah V 10.44 V. 0 meter per saat ni adalah U. So cikgu tak payah nak explain apa itu U dengan V. Tadi cikgu dah explain. Di garisan penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. Okey. So nak kirakan pecutan laju akhir yang ini. Okay, V dia yang ini. So ini adalah V. Tolakkan dengan laju awal dia adalah 0. So 10.44 tolakkan dengan 0, kamu bahagikan dengan masa. Okay, masa yang dibagi kat sini 9.58. So bahagikan, tolak dulu, bahagi, kamu akan dapat dia punya pecutan. Okay, pastikan pecutan kamu unit dia adalah meter per saat. Ini ya, meter per saat. Okay. Kemudian
Okay, kamu dibagi contoh. Oh, ni lagi panjang contoh dia. Okay, contoh yang ini pula, Syafiq berlari dari titik R pergi ke titik S. Okay, daripada titik R dia pergi kepada titik S 100 meter ke arah utara. Okay, dia berlari pula 150 meter ke titik T, okay, dekat timur. Okay, daripada S tadi, so start daripada S ke T. Okay, dia meneruskan perjalanan dia ataupun meneruskan lariannya ke arah U. Okay, arah U ni ke selatan. Utara, ke utara balik. Okay, yang mana 100 meter. Okay, pada arah selatan. Pada arah selatan tapi pada utara U. Okay. Jumlah masa yang diambil olehnya adalah 60 saat. Maksudnya daripada starting R pergi kepada U, dia punya masa yang diambil adalah 60 saat. Okay, soalan yang pertama, hitungkan jarak. Okay, kamu tahu bahawa apa maksud jarak? Jarak adalah dia punya dia punya jarak panjang dia, start daripada starting point sampai ke hujung. So kamu tambahkanlah 100 tambah 150 tambahkan dengan 100. So jarak yang kamu dapat adalah 350. Okay, soalan kedua, laju purata. Okay, nak dapatkan laju purata ni macam mana? So laju purata jumlah jarak bahagikan dengan masa. Okay, jumlah jarak tadi kamu dapat 350. So 350 bahagikan dengan masa. So masa yang diambil adalah 60 saat. So masa yang diambil adalah 60 saat. So maksudnya 350 bahagikan dengan 60 kamu akan dapat ini adalah laju purata. Okey. Ketiga, dia nak minta sesaran. Okay. Apa itu sesaran? Okey, sesaran tu maksudnya jarak yang terdekat. Jarak yang terdekat maksudnya daripada U nak pergi balik kepada R, dia ikut jalan yang dia balik. So ini pergi sini adalah 150. So ini adalah 150 ke arah timur. Okay, so laju dia pula adalah sesaran bahagikan dengan masa. So sesaran kamu dapat tadi 150. Okay, 150 bahagikan dengan dia punya masa 60 saat. So dia akan dapat 2.5 meter per saat ke arah timur. Okay, 2.5 saat ke arah timur. Itu yang kamu akan belajar, okay, yang ini. So ada apa-apa soalan tak setakat ini? Homnes, Pravin kalau tak buat latihan dia tak nampak. Faham? Memang kena buat latihan. Okay, memang kena buat latihan. Saya tak boleh nak ulang, memang kena buat latihan. Okay, so cuba tengok buku kerja. Okay, sebelum kita cuba pergi kepada next, tengok buku kerja. Okay, kita nak jawab soalan yang mana mengenai perkiraan. So nanti kamu boleh jawablah nanti. Okay, so ya. Okay, yang ini kita usahkan sikit. Okay, soalan ini, barulah kamu dapat rasa macam belajar kan. So yang ini nanti kita belajar sekejap lagi. Okay, kita belajar dulu yang ini dulu. Okay, so tengok buku kerja. Okay, tengok buku kerja, kita ada soalan, beberapa soalan. So soalan ini kita try buat dulu ya, sebelum kita masuk yang tadi. Yang itu eksperimen. Okay, yang itu eksperimen. So kita tengok blank. Okay, sediakan kalkulator semua. Sediakan kalkulator. Okay, saya jawab benda yang mengenai calculation saja. So nanti kamu boleh jawab muka surat 109. Okay, muka surat 109 buku kerja ya. Okay, soalan nombor 1 tak? Apakah jarak lintasan? Dia kata A bagi definisi jarak, B dia cakap. Okay, kalau dia kata jarak lintasan terpendek, sesaran ke jarak? Apa maksud dia kata jarak lintasan terpendek? Sesaran ke jarak? Sesaran. So sesaran B. So tuliskan perkataan B. Okay, jumlah panjang lintasan, jarak ke sesaran? Jarak. So tuliskan A. Okay, apakah unit untuk sesaran? Meter ke sentimeter? Meter ke sentimeter?
Sentimeter. Hei, Meter. meter. Terima kasih Google. Meter. So meter ya. Okay, soalan nombor 2. Yang ini ada calculation. So kita buat ya. Soalan nombor 2A. Okay, dia kata berapakah jarak yang dilalui oleh Lina? Semua orang tekan kalkulator. Okay, tulis ya. Okay, Lina tu dia kata start daripada rumah dia. Okay, dia kata Lina nak pergi daripada rumah dia nak pergi ke sekolah. Okay, Lina daripada rumah dia nak pergi sekolah. So kalau kamu tengok jarak antara rumah ke sekolah. So yang pertama daripada rumah nak pergi ke sekolah. Okay, dia akan lalu yang ini. Dia macam ini kan. Dia lalu macam ni. Kita lukiskan dia. Okay, ini lukisan dia. So ini jarak dia 90 meter. Okay, yang ini 45 meter. So sini adalah 50 meter. So sini pula jugalah. So ini rumah. Ini rumah tanah. Ini adalah sekolah. Ini rumah. Ini adalah sekolah. Okey. So dia nak pergi daripada, dia tanya berapakah jarak yang dilalui. So jarak yang dilalui dia, okey, sebenarnya okey, ini pergi kepada sini, pergi kepada sini, pergi kepada sini. Okey, mestilah dia daripada sini pergi kepada sini dan pergi kepada dan ini. So maksudnya 90, yang ini tak payah nak kira lah. Ini jarak ini ke sini. So jarak ini ke sini adalah 45 meter. So jarak dia adalah 90 meter tolakkan dengan 50 meter. Okay, tambahkan dengan 45 meter. So berapa kamu dapat? 85. So dapat 85 meter. Okay, ini adalah jarak dia. Okay, so start daripada sini. Okay, 90. Kamu tolakkan dengan 50. Sebab kita nak jarak dia yang ini. Yang ini. Okay, yang ini dia. 45 meter. Okay, yang ini tambah tolakkan dia. Okay, B. Okay, untuk kirakan sasaran. Okay, untuk sasaran dia start daripada sini pergi kepada sini. Okay, start daripada sini pergi kepada sini. So, ini kalau kamu tengok ini adalah teorem Pythagoras. Apa tu cikgu? Teorem Pythagoras. Kamu belajar matematik kan? So, dekat sini kamu dapat ini adalah 50. So, ini adalah 50. So, sini adalah 45. So, jarak ini kepada sini macam mana kamu nak kira? Ini sudut segi tegak. So, nak dapat yang ini. So, 45 darjah. Okay, tambahkan dengan, ingat tak? A kuasa 2, B kuasa 2. Ini dapat C kuasa 2. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, nak dapatkan C sahaja, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. Matematik pula cikgu masuk. So 45 tambahkan dengan 40. 40. So ini adalah 40 lah ya. Kalau ini 40, ini adalah 5. Ini kalau ini 50, so ini 40 lah kan. So 40 tambah 45 tambah dengan 40 darjah kuasa 2 punca kuasa. Okay, berapa? 45 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Okay. So punca kuasa N. Kamu akan dapat berapa kamu dapat Pugal? 1645. Wait, berapa? Okay, sekali lagi Pugal. 45 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Okay. Lepas tu sama dengan, kamu tekan sama dengan. Okay, kemudian ambil punca kuasa yang ini, simbol yang ni. Simbol yang ni, punca kuasa. Okay, punca kuasa. Okay, lepas tu punca kuasa kamu tekan A and S. Kat bawah sekali sebelah dengan 60.2. Answer. Sama dengan berapa? 20 ada belakang. So yang ini kamu bundarkan, so 60.21 je lah. So meter. Okay, so itu adalah sasaran. Sasaran tadi buat jarak yang terdekat. Okay, jarak yang terdekat. Okay, so tadi okay, kenapa kita tolak 90 tolak 50? Okay, kita nak kira yang ini dulu. Yang ini.
Kita nak jarak yang ini pakai pen lain. Jauh. Ini punya jarak dengan ini punya jarak. So jarak ini dengan jarak ini. So sebab itu kita tolak 90, tolak 50. So dekat sini kamu dapat 40. So 40 tambahkan dengan 45, baru tambah 10. So 40 tambah 45, kamu akan dapat 45. Siapa yang confuse lagi ya? Yang ini. Okey, kemudian kita tengok soalan yang bawah. Okey, yang bawah ni tolong buat sendiri ya. Destinasi, unit, cikgu tak nak masuk. Pergi pada next page 110. Muka surat 110. Pravin, Homnas, Kaihan boleh ke Raja Lechmi? Pravin okey ke? Okey. Okey, pastikan kalkulator bersama dengan kamu ya. Okey, thank you Ya, Kaihan. Okey, pergi kepada soalan nombor 4A. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4A. Sebab kita nak kira je hari ni. So, soalan nombor 4A, dia kata seekor kuda berlari pada jarak. So, maksudnya jarak dia adalah 2.4 kilometer. Yang ini kamu kena hati-hati. Dekat sini dia pakai kilometer, dia bukan pakai meter. Sebab unit kita mesti meter. Kita tak nak kilo. So ini dia dah bagi trik kepada kamu. Kiranya perangkap. Okay. Dalam masa 1.5 saat. Masa pun dia bagi dalam masa minit. 1.5 minit. Dia tak bagi dalam saat. So minit ini pun kamu kena tukar juga kepada saat. Berapakah laju? So kamu tahu. Laju sama dengan jarak bahagikan dengan masa. Tapi jarak dekat sini kamu tukar dulu kepada meter. Google, kilometer nak tukar kepada meter macam mana? Kali 1000 ke bahagi 1000? Bahagi. Salah. Kali. Jarak 1000. Kali. Darab. Darabkan dengan 1000 nak dapat meter. Minit. Macam mana nak tukar kepada saat? Minit nak tukar kepada saat. Kali 60 ke bahagi 60? Homnas? Bahagi 60. Bahagi ke kali, Homnas? Kali. Kali darabkan dengan 60. Okey, tekan kalkulator. Okey, macam mana nak tekan kalkulator macam ni? Ini bracket, buatkan nombor ni, tutup bracket, tekan operasi bahagi, buka bracket balik, tekan 1/5 kali 60, tutup bracket. Okey. Buka bracket dulu kali 1000. Okey, tutup bracket, tekan operasi bahagi, buka lagi bracket 1/5 kali 60. Okey, semua dah tekan. Okey, berapa dapat? 26.6. Berapa? Okey, 26.6 boleh menggunakan 26.67. So atas ni unitnya meter, bawah tadi saat. So saat bawa ke atas jadi ms negatif 1. Okey, yang ni faham tak? Faham. Faham. Okey, bagi kepada soalan nombor B. Okey, B pula. Sebuah lori bergerak dengan laju 40 meter per saat. Okey. Pemandu lori menekan brake apabila tiba di lampu isyarat. Dan lori itu berhenti dalam masa 8.5 saat. Maksudnya laju awal dia, U dia adalah 40 meter per saat. Negatif 2, negatif 1. Okay, so dia punya laju akhir dia tekan brake. Bila tekan brake, berapa laju dia? Dia stop ke dia bergerak lagi, Pravin? Dia stop ke dia bergerak? Kalau dia tekan brake. Stop. Kalau stop ada laju tak? Tak. Tak ada. So kalau tak ada laju, berapa laju dekat sini? Kalau tak ada laju? Kosong. So dia punya laju dia adalah 0 meter per saat. So kamu tahu ya, kat sini lah guna rumus tadi. Nak dapatkan pecutan, yang ini nyah pecut lah, kita tak panggil pecutan, kita panggil nyah pecutan, sama dengan laju akhir 0 tolak dengan laju awal 40. Okey, tutupkan kurungan, yang ini meter per saat. Bahagikan dengan masa. Okey, masa yang diambil tadi dia kata 8.5 saat. Saat dah bagus, tak payah tukar dah pada berapa? 8.5 saat. Okey, tekan kalkulator. Berapa dapat? Negatif 4.71. 1. Apa unit dia, Pravin? Meter ms. saat negatif
2. 2. So ini adalah nyah pecut dia lah. So maksudnya negatif ini menunjukkan dia makin perlahan dan makin perlahan. Okey Kak Homnes. Homnes, okey kan kau? Okey, cikgu. Okey cikgu. Okey, kalau cikgu bagi soalan nanti sila jawab Homnes. Okey, jom kita pergi kepada soalan nombor C. Okey, soalan nombor C ni pula dia kata, ini banyak sikit. So hari ni kita buat yang ini sampai tutorial. Okey. Soalan nombor C. Okay, soalan nombor C dia kata Aimi berjalan dari titik J ke titik K pada jarak 250 meter ke arah timur. Okay, kemudian dia menuju ke arah selatan ke titik L yang terletak pada jarak 130 meter dari titik K. Oh jauh. Betul dia gerak ni ya. Oh maksudnya daripada J, yang ini kamu kena buat sendiri. Okay, kerja rumah ya. J pergi kepada K ke nak cikgu tunjukkan. So J pergi kepada K, dia kata jarak dia 250 meter. Okay, ke arah timur. Kemudian dia menuju ke arah selatan ke titik L. Dia pergi kepada L. Okay, pada L tadi terletak pada 130 meter. 130 meter. Okay, tulis ya. Okay, dari titik K. Sekiranya jumlah masa yang diambil oleh Aimi tiba di titik L ialah 4 meter. Okay, dia kata kat sini 4 meter pula 4 minit. Dia ambil masa 4 minit daripada tadi dia kata jumlah masa. Maksudnya daripada K pergi kepada L 4 minit. So dia kata berapakah jumlah jarak? Okay, so jumlah jarak dia macam mana Pugal? Nak dapat? Nak dapatkan jumlah jarak berapa, macam mana? Kena tambahkan. Betul? tambah. Okay, berapa dia punya jarak? 250 tambahkan dengan berapa satu lagi? 130. 130. Okey, tambahkan berapa? 380. 380. Alah, Meter. congak pun boleh. Tak payah tekan kalkulator, Pravin. Kata bijak. Okey, ini nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, nombor 2 dia kata laju purata. So, nak dapatkan laju purata, okey, berapakah jumlah jarak? So, jarak dia 380. Okey, ni adalah laju purata. Okey, 380 bahagikan dengan masa. So, masa yang diambil adalah 200 Masa dia ambil 4 minit. So, 4 minit. So, ni. Lepas ni waktu siapa? PSV. PSV ada Google Meet tak? Tak tahu juga. Saya takut terganggu kau pula. Okay, laju purata sama dengan 380 bahagikan dengan masa. So masa tadi 4 minit, tukar kepada saat, 4 kalikan dengan 60. Tekan kalkulator. Baik. 5,000. 5,000. Oh ya betul. 60 kali dengan 4, 240. So 380 bahagikan dengan 240. 1.58. 58 meter per saat. Okey, dah siap. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dia nak sesaran. Sesaran tu maksudnya dia punya jarak yang terdekat sini lah. Ini adalah sesaran dia. Sesaran dia nak dapat yang ini, maksudnya ini segitiga kan. So nak dapatkan sesaran macam tadilah, guna teorem Pythagoras. So 250 kuasa 2 tambah 130 kuasa 2 punca kuasakan. Berapa semua dapat? $281.78. 281.78 meter. Okey. So nombor 4. Okey, nombor 4 dia tanya tentang hal laju. So hal laju dekat sini adalah sesaran. Okey, sesaran kamu 281.78 bahagikan dengan masa. So masa tadi kamu dapat tadi 240. 60 kali dengan 4 ya. So berapa hal laju? Tekan kalkulator. Pugal, berapa Pugal? Cikgu, tak dengar cikgu. 281.78 bahagi 240. Tengok. Bahagi 240.
1.16. Bunda kan 1.17 mm 1.17. saat. Okey, so tahu ya? Okey, so okey, faham ya? Saya harap kamu semua fahamlah. Okey, Thank you. untuk carikan laju, laju. Okey. So, kalau yang itu nanti, yang ini nanti kita akan belajar mengenai dia punya masa pita detik. Okey, kalau ini pita detik ni nanti kita akan buat eksperimen yang ini. Yang ini. So kita nak kira macam mana? So pita detik ni dia akan bila jalan je troli nanti dia akan buatkan yang ini dia akan ada dia punya pita. Pita tu macam kertas panjang sangat. So kertas panjang tu nanti bila troli ni bergerak saja, so dia akan keluarkan titik. Titik banyak-banyak. Setiap titik ni ada detik. Satu titik ni ada satu ni. Okay, yang ini jarak dia, dia punya masa dia adalah setiap detik ni 1/50. Maksudnya bersamaan dengan 0.02 saat. Satu ni 0.02. Satu ni 0.02. So kalau kamu nak kirakan dia punya laju dia, so nak kirakan laju dia macam mana? So nanti sesaran dia panjang dia 10 cm bahagikan dengan masa. Okay, masa yang diambil setiap ini 0.02. So ada berapa 0.01? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 apa kita panggil? 5 jarak. 5 jarak. 5 detik. 5 detik tadi kalikan dengan 0.02. So start daripada 10 cm ni. Okay, start pada 10 cm ni dia punya masa dia adalah 0.1 saat. Okay, 0.1 saat. Okay, so maksud dia untuk sesaran yang kamu dapat adalah 10 cm bahagikan dengan masa. Okay, bahagikan dengan masa. So masa yang kamu ambil dekat sini ialah 100 cm per saat. Okey. So kerja kamu, dah habis kelas saya. Okey, masa kerja kamu adalah, tengok sini betul-betul. So nanti ini kita akan buat eksperimen lah. So kamu tengok buatkan jadual ni. So jadual ni kalau dia punya detik ni, dia punya jarak dia sama, itu adalah hal laju seragam. Kalau dia punya titik makin dekat, itu hal laju dia makin bertambah, maksudnya semakin laju. Okay, kalau dia punya jarak makin jauh, maksudnya hal laju dia semakin berkurang. Maksudnya yang pecut lah, dia makin slow. Okay, kalau dia tak seragam, maksudnya hal laju tidak seragam. Okay. Kemudian, kerja kamu untuk kerja sekolah, buatkan 11.1. Okay, dalam buku nota. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, jumpa lagi untuk masa akan datang. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih.